Sebab semua harta tinggal. Masa tu beratus ekor unta dia tinggal. Tahu tak satu ekor unta adik-adik semua berapa nilai dia sekarang masa? Sama macam Mercedes tu mata syaitan. Mercedes mata lencong. Satu unta. Dia tinggal beratus-ratus Mercedes. Demi apa? Demi cinta pada Allah dan Rasulullah SAW. Hebat tu tidak suahai, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar masa duduk dalam gua bersama Nabi SAW duduk dengan Abu Bakar dalam tu, tiba-tiba orang Quraisy datang. Dia orang dapat tahu Nabi duduk dalam gua sebab dia orang lupa ada seorang Yahudi yang dia tu pakar kesan tapak kaki di padang pasir. Akhirnya sampai kat gua tu, dia orang berdiri depan gua. Masa tu nak masuk teragak-agak sebab ada sarang labah-labah dengan gua sedang betul. Masa tu Abu Bakar kat dalam tu dia nampak kaki. Abu Bakar kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau dia orang tundukkan mata mereka melihat kaki mereka, sudah pasti mereka nampak kita kat dalam. Nabi cakap apa? Abu Bakar, adakah kau takut? Abu Bakar jawab apa? Ya Rasulullah. Dia dengar Abu Bakar jawab, ya Rasulullah, lau kutiltu ana, innama ana rajulun wahid, walakin lau kutilta anta halakatil ummah. Nampak? Dia jawab apa? Ya Rasulullah, kalau aku yang mati lah ya Rasulullah, aku seorang aja, aku manusia biasa. Tapi kalau kau yang mati ya Rasulullah, celaka umat seluruhnya. Maknanya Abu Bakar dia takut untuk Rasulullah, bukan untuk diri. Wah, ini Abu Bakar, Masya Allah. Orang perempuan juga, seorang sahabat Nabi, nama dia Ummu Salamah. Lepas suami dia meninggal, dia jadi isteri Nabi. Ummu Salamah ni, dia keluar, diperintahkan Nabi pergi ke Madinah. Dia keluar bersama suami dia Abu Salam dan juga anak dia. Sampai di tengah padang pasir dikepung. Akhirnya berlaku pergaduhan yang terlepas siapa? Abu Salam. Abu Salamah terlepas, yang kena tangkap siapa? Ummu Salamah dengan anak dia. Dibawa balik ke Mekah, dikunci dalam bilik. Ummu Salamah menangis. Masa dikunci dalam bilik itu dia menangis. Pagi menangis, tengah hari menangis, malam menangis. Pagi menangis, tengah hari menangis, malam menangis. Dia menangis sebab apa? Bukan sebab suami dia tinggal dia. Kita selalu menangis sebab apa? Peserta Akademi Fantasia tersingkir. Boringnya. Barang. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Menangis sebab apa? Tengok cerita dalam TV. Nyado kibaran kenil-kenil ke akhir. Oh, meleleh air mata. Faham pun tidak meleleh air mata. Dia menangis sebab masih lagi dalam riwayat dalam kitab Fiksi Rahul Harakat, sebab masih lagi tak dapat hijrah, masih lagi tak dapat buat apa yang Nabi suruh. Punya cinta pada Nabi sampai menangis. Kalau tak dapat buat lagi, menangis. Bila dia menangis kerana Allah dan Rasul, Allah sebut dalam satu hadis, ana inda munkasarati qulubihim min ajli. Aku bersama orang yang hati dia pecah kerana aku. Maknanya, kalau kita menangis kerana Allah, maka Allah akan bersama kita dan dia akan bantu kita. Ummu Salamah masih menangis sebab Allah. Tiba-tiba Allah bantu dan Allah lembutkan hati-hati beberapa individu yang ada dalam rumah. Saudara-saudara dia juga. Tengah malam tu ada 2-3 individu datang, dia ketuk pintu. Ummu Salamah, malam ni kita orang lepaskan kau. Kau standby lah. Dia tak cakap standby, tu tak cakap. Dia cakap, maknanya suruh siap lah ada pasal. Ummu Salamah masa dengar orang gembira, dia pun packing. Tengah malam tu buka pintu, slow-slow, kata orang mana? Buka keluar. Sampai dalam riwayat mengatakan Ummu Salamah tidak sempat memakai sepatu. Lari keluar daripada rumah tu sampai di luar kota Mekah. Di luar kota Mekah, saudara-saudara dia yang lepas dia kata apa? Ummu Salamah, kami dapat hantar kau takat ni aja. Kami tak boleh hantar jauh, takut dia orang tahu. Kau berjalanlah menuju arah ini. Arah ini menuju ke Madinah, suami kau tunggu kat sana. Ummu Salamah kata, terima kasih. Unta tak ada, apa tak ada, jalan kaki. Ummu Salamah jalan kaki bersama anak dia, berkaki ayam sejauh berapa? 500 km perjalanan. Daripada Mekah baru sampai Kubah. Kubah ni belum sampai Madinah lagi. Kubah ni checkpoint dia. Yang jaga situ Osman bin Abi Talha. Osman
500 kilometer perjalanan. Ustaz katanya, di manakah terletaknya kekuatan Ummu Salamah? Di kerisnya kah atau di kekuatannya kah? Itu yang orang apalah. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, keris pun tidak, kekuatan pun tidak. Kat mana? Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. Ni hati bila kuat, cinta dia powerful, gila-gila punya cinta. Confirm dia boleh buat apa saja. 500 km. Kita adik-adik surau 100 meter tak sampai, betul tidak? Surau 50 meter, 500 meter. Kadang susah, tak sampai-sampai. Bukannya tak pakai slipper, pakai kasut lagi. Kasut macam-macam jenis, ada yang legal pun ada. Pergi pula kadang naik motor, naik kereta, ada naik lori pun ada. Tapi tak sampai-sampai. Kalau nak fikir kuatnya zaman kita dengan zaman Ummu Salamah, zaman kita sepatutnya lagi kuat tau. Sebab apa? Sebab zaman kita ada kopi janggut, kita ada kopi tongkat alik, kita ada Livita, kita ada Red Bull, kita ada Double X, macam-macam tu. Orang tu tahu. Tapi apa pasal tak kuat-kuat? Maknanya bukan masalah badan. Badan tak macam mana pun, tapi kalau kat dalam ni lembik, semua tak boleh buat. Nampak ni? Kali tu adik-adik semua nak kena buat. Ni adik-adik awal tadi tu, mudah-mudahan hati semakin kuat insyaAllah. Ya? Hati semakin kuat. Yang mana cinta pada Rasulullah SAW. Ada macam cakap Ustaz. Ustaz tak boleh lah nak push-push Ustaz. Allah yang cakap kita orang lemah, tahu tak? Allah yang cakap, bukan kita orang cakap. Ya ke? Allah cakap. Allah cakap apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah cakap Ustaz, diciptakan kita ni lemah Ustaz. Allah cakap kita diciptakan lemah. Yang Ustaz marah dia pasal. Gelak lah kata. Takkan marah. Semangat kan? Betul. Ustaz betul. Bagus. Puan-puan dia ada baca Quran. Cuma dia tidak belajar Quran. Dia baca, tengok terjemah, tapi dia tak belajar. Sebab apa? Masuk dalam tu memang betul diciptakan lemah. Sebab kena kaitkan satu ayat lain. Sebab satu hadis menyebut Allah suka mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Allah pula cakap bahawa diciptakan manusia lemah. Kena tengok lagi, explore Quran. Dia akan sampai jumpa satu ayat. Memang betul manusia ini diciptakan pada permulaannya lemah, tetapi Allah tak biar dia lemah begitu saja. Allah bagikan something untuk dia jadi kuat. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Betul tidak? La ta'lamuna syai'an. Bila adik-adik keluar daripada perut mak adik-adik dulu, ada tak tahu apa-apa? Tak tahu. Ada tak keluar-keluar? Mak, Assalamualaikum. Ada? Ataupun keluar-keluar mak A, B, C, D, E, F, G, H, I. Atau keluar-keluar nak pakai seluar jeans. Mak, letak sikit lah seluar ni. Keluar tu belajar pula. Lepas tu tak tahu apa. Lah tak ada lemah. Total 100%. Tapi Allah tak biarkan adik-adik lemah macam tu. Memang mula-mula tu lemah. Tapi sambungan ayat Allah kata apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tapi kami jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan juga hati. Qalilan ma tashkurun. Tapi Allah kata apa? Sikit sangat orang bersyukur. Sebab mata dan telinga khususnya adalah sumber kekuatan. Sekarang ni masalahnya, kenapa lemah? Kenapa kita dengan Nabi link kita tak kuat? Kenapa dengan Allah link kita tak kuat? Itu masa malas mayang, buat itu, buat ini. Sebab mata dan telinga kita ni banyak masuk benda yang melemahkan hati, bukan yang menguatkan. Adik-adik kenal Imam Syafi'i? Pernah dengar kan? Tak pernah. Pasti. Tak apa lah tu. Imam Syafi'i
Dia seorang imam yang sangat hebat. Dia kalau baca buku, ada 2 buku, satu sini satu sini. Dia kalau baca yang sebelah sini, dia terpaksa tutup yang sebelah. Orang tanya dia, kenapa bila baca yang ni awak tutup sini? Sebab bila saya baca, kalau saya terpandang yang ni nanti, saya terhafal sekali. Jadi takut hafalan saya telah kabut. Maknanya dia tengok aja boleh dihafal. Maknanya kuatnya ingatan Imam Syafi'i. Tiba-tiba satu hari dia pergi pasar nak beli barang. Tiba-tiba ada seorang perempuan excited beli barang. Excited. Maknanya excited sangat beli barang. Terselak akan kainnya, ternampak akan betis. Masa ternampak tu, Imam Syafi'i ternampak. Dia bilang, Muslim, astagfirullah. Maknanya ternampak. Dia balik rumah, dia pun baca, menghafal. Bila dia menghafal, boleh hafal, tapi tak laju macam sebelum. Dia pun kata, dia tak ingat masa kat pasar tu. Dia kata, dia pun jumpa syekh. Dalam syair dia kata, syakautu ila waqi'in bisu'i hifzi fa'arsyadani bitarkil ma'af. Dia jumpa syekh dia kata apa? Wahai syekh, dia cakap syekh Waqi', aku selalu hafal power laju, tapi sekarang ni dah tak ada seru, aku tak tahu sebab apa. Wahai syekh, ada tak dapat kau nak bagi nasihat kamu? Syekh kata apa? Tinggalkan maksiat. Tu bukannya. Bila dia baca, dia kata, maksiat apa tuan? Dia baru teringat, dia ternampak betul. Dia ternampak. Kalau ikut sebenarnya tak berdosa kalau ternampak. Tapi kena cepat-cepat pandang ini ternampak. Ya Allah Ustaz, ternampaknya Ustaz. Mata kau dah macam nak terkeluar lagi lah. Dia ternampak. Adik-adik berapa banyak yang ternampak? Berapa banyak yang memang nak nampak betul? Berapa banyak yang menampakkan diri dia? Bahaya. Habis Ustaz, macam mana Ustaz? Memang suasana kita macam ni sekarang Ustaz. Kita keluar je dah nampak. Asal keluar dia nampak perempuan seksi. Asal perempuan seksi je aku yang nampak. Jadi macam mana Ustaz? Saya tak boleh buat apa Ustaz? Okey. Pernah baca Bismillahirrahmanirrahim tak? Biasa sangat tak? Orang kalau baca Bismillah ni, suara perut dia, suara perut lah. Suara dada boleh, suara tekak boleh, suara hidung boleh, suara kepala pun boleh. Yang kepala tu, yang kepala otak tu, dia bukan kepala. Ada bila baca terus pada kepala lah, bila dia tarik Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia minum air tu tidak. Dia rasa minum. Oh, power. Ustaz nak tanya, apa maksud Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ada yang kata Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Yang paling tepat, dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan. Nak kena tahu makna dia. Maksud dia. Maksud Ar-Rahman apa dia? Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'am. Ar-Rahim apa? Al-Mun'imu bi daqa'iqin ni'am. Allah ni, dia beri nikmat pada kita, penjagaan pada kita melalui 2 sifat. Sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Allah memang pemurah, betul tidak? Semua orang dapat kereta. Yang Islam dapat, yang non-Muslim dapat, yang baik dapat, yang jahat dapat. Kadang-kadang yang jahat lebih besar kereta dia daripada kita, betul tidak? Allah pemurah, Allah bagi semua. Amin. Tapi Allah Maha Pengasih, dan bila Allah bagi nikmat melalui sifat dia yang pengasih, Allah tak bagi semua. Sebab apa? Nikmat pengasih apa dia? Al-Mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Iaitu memberi nikmat-nikmat yang halus dan detail. Iaitu kalau sekiranya nikmat besarnya daripada sifat Ar-Rahman, contohnya mata. Semua orang ada mata. Maka mata ni, kalau orang yang Allah kasih, Allah bagi satu nikmat lagi, iaitu nikmat penjagaan mata. Ustaz pernah jumpa ada seorang haji kat Kuala Lumpur. Dia dah duduk kat Kuala Lumpur tu 40 tahun. Ustaz borak dengan dia, Haji duduk sini 40 tahun, haji jaga mata macam mana?